Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara yang mempengerusikan majlis yang merupakan ketua tarbiyah dan kepimpinan Gamis sesi yang baru. Sahabat-sahabat kepimpinan Gamis dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya syukur kita ke hadrat Ilahi, kita pada malam ni dapat berhimpun yang kita sebut juga sebagai majlis ilmu, dalam kita nak diskusi dan nak memahami secara ringkas dan juga asas tentang kitab yang dijadualkan ini. Kitab yang ditulis oleh Tuan Guru Presiden Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Cetakan yang baru, anda tengok cetakan yang baru tahun 2019. 2019 ni cetakan yang barulah. Iaitulah tajuk dia Kharitatus Siyasiyah wa Sira'u baina Marakizil Qawi fi Malaysia, tentang peta politik, nak memahami politik Malaysia, pertembungan konflik di antara parti-parti politik di Malaysia inilah. Ini salah satu kitab Tok Guru Hajadi dalam bahasa Arab. Kalau nak faham Tok Guru punya tulisan berkenaan dengan politik dunia, yang pasal tajuk apa? Al-Irhab wa alaqatuhu bil Islam, tentang terorisme. Al-Irhab wa alaqatuhu bil Islam. Ni tajuk berkenaan dengan Tok Guru menceritakan sejarah ringkas peranan PAS dan penubuhannya daripada sejarah yang lampau sampailah kepada pasca PRU yang ke-14. Dan ni sebenarnya satu usaha yang bukan sekadar bagus, tapi sebenarnya satu usaha yang sangat penting yang mesti kita sebagai ahli-ahli jemaah di dalam PAS untuk menyebar luaskan dan juga menyambung ataupun dengan inisiatif yang lain dalam menerbitkan antaranya tulisan-tulisan dalam pelbagai bahasa. Kerana apa? Kerana inilah antara, kalau dalam bahasa Arab ini, supaya rakan-rakan gerakan Islam yang di luar tak tersalah maklumat. Mereka yang berada di luar sana yang terlibat dalam gerakan-gerakan Islam, terutama daripada negara-negara Arab, mereka tak tersalah maklumat dalam nak membaca politik yang berlaku kat Malaysia. Kerana memang persaingan sengit di antara lawan kita sejak daripada dahulu, mereka yang jim dan juga ikram dalam memanipulasi maklumat kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Bukan sahabat orang Malaysia yang berada kat luar, tapi memang gerakan yang berada di luar. Yang akhir sekali menimbulkan satu polemik, konflik di antara sepatutnya hubungan yang baik dengan PAS, tapi mendapat maklumat yang berbeza, menjadi satu konflik dan salah faham tadi itulah. Baik, ini di antara usaha yang Tok Guru buat atas nama dia selaku Presiden PAS dan juga sebagai, sebelum daripada ini, mantan Naib Ketua Kesatuan Ulama Islam Sedunia yang mewakili bahagian Asia. Baik, kitab dah ada di tangan sahabat-sahabat semua kan? Baik. Yang mana satu lagi Tok Guru Hajadi ni, dia style penulisan dia macam Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Maksud katanya apa? Bahasanya sangat mudah untuk difahami dan susunan ayatnya sangat, kita panggil, tidak terlampau dari sudut berbunga-bunga sangat. Syekh Dr. Qaradawi pun gitu kitab dia, berbanding dengan ulama-ulama yang lain yang kadang-kadang kita agak payah nak faham. Sebab dengan sastra dia, dengan dia punya bunga-bunga dia tadi. Baik, jadi kita tengok. Ni PDF kan. Nak bagi ringkasan gini je lah. Nak buat gambar-gambar tak pandai. Sebab Syed Saddiq kata atas 30 ni bukan belia lagi. Kalau nak lukis tu boleh. Nak type macam ni boleh lah. Nak buat gambar-gambar yang tu tak pandai mana.
Jadi anak suka daripada mukaddimah ni, sebab mukaddimah ni mencerminkan ataupun mencerminkan buah fikiran penulis kenapa dia tulis kitab ni. Itu. Jadi Tok Guru pun sebut di antara dalam mukaddimah ni ini kenapa kitab ini ditulis. Kerana dia memberikan nasihat membaca politik sesebuah negara bukan mudah dan tidak boleh bermudah-mudah. Kalau tengok dalam kitab ni, pertama sekali tu perenggan kedua, fa innal bahtha fi sahati siyasiyati li ayyi baladin laisa minas suhula wal yusri. Maksudnya apa? Nak mengkaji dalam lapangan politik ni, mana-mana negara pun bukan benda yang boleh bermudah-mudah dan bukan mudah. Kan? Dulu waktu polemik Iran Syiah, apabila Tok Guru pergi ke persidangan ulama yang berlangsung di Iran, Tehran, Tok Guru membacakan Al-Harbu Limas Lahatiman. Peperangan yang berlaku di Asia Tengah tersebut mendapat siapa yang untung. Kan waktu tu banyak yang kritik Tok Guru sebagainya, dan mereka menggunakan kata-kata daripada Kesatuan Ulama seperti Syekh Dr. Soqadawi tak setuju, Syekh Ali Muhyiddin Al-Qurahdari pun tak setuju, kan? Antaranya Rora. Kan Tok Guru keluar artikel secara umum. Kami membaca politik di lapangan, bukan di bilik sempit yang berekon. Dia bukan mudah. Jadi Tok Guru sebut daripada itu. Wala yajuzul hukmu bitasawuf. Tak boleh bermudah-mudah. Yang kedua, kesan bacaan yang tidak matang. Tok Guru sebutlah antara perkara yang tak matang, sekadar ziarah tempoh seketika. Ni antara disebut wa ta'tin natijah wal qarar ala nazaril qasir, akan menghasilkan natijah keputusan kerana pemerhatian yang ringkas, yang tempoh sekejap. Wal murur al kiram fi ziyarati rasmiyah, dan sebagainya sampai habislah. Sampai dia kata wan nuzul fil fanadik al fakhirah, itu baris yang keempat hujung sekali. Wan nuzulu fi fanadik al fakhirah, maksudnya apa? Dan mereka duduk kat hotel yang mewah. Kan? Maka akhir sekali dia lihat Malaysia ni okey. Malaysia seolah-olah sudah selesai masalah pasal perbahasan perjuangan Islam. Sedangkan kita ada perjuangan yang kita kena selesaikan pada perkara-perkara yang masih lagi belum kita mencapai dari sudut pelaksanaan syariat sepenuhnya lah. Duduk di hotel mewah, mendapat penerangan palsu daripada, maksudnya penerangan yang sebaliknya. Macam ni lah, macam yang apabila Menteri Agama dia sebab dalam Inggeris kan dia tambah Menteri Agama pergi ke China apabila isu Uighur, dia kata okey lah, okey. Tak tahulah sama ada kerajaan China tu tipu dia ataupun dia menipu diri dia, wallahu alam lah kan. Tu tak pastilah. Jadi ini antara menyebabkan kalau sekadar datang ziarah, datang seminar, duduk pula di tempat yang kita panggil selesa dan tidak mendapatkan maklumat yang cukup tempoh pengajian dia, maka tadi itu salah faham, menyebabkan dia lihat seolah-olah sekian apa. Akhirnya hanya mendapati yang baik sahaja, dalam masa yang sama ditutupi perkara yang negatif. Perkara yang negatif. Ini antara perkara-perkara tadi itulah. Ramai orang luar memuji Malaysia, alhamdulillah, syukur atas harapan baik mereka. Ini ada disebutkan oleh Tok Guru Haji Adi. Mana? Anda pun tak ingat. Orang puji Malaysia tak apa, kita syukur. Tapi dalam masa yang sama, namun kami pejuang Islam memikul tanggungjawab berhadapan dengan parti kumpulan yang menghalang jalan Allah. Bukan mudah cabaran dia tersebut. Dan bagaimana nanti dari sudut strategi, kenapa PAS sanggup berkawan dengan sekian, PAS berpisah sekian. Ini hanya kita yang berada di lapangan saja tahu. Orang luar kalau tengok sekadar luar, kadang-kadang dia tak faham. Ini antara perkara yang nak disebutkan oleh Tok Guru Haji Adi lah. Baik. Lagi dalam mukadimah ni ada disebutkan. Ni tulisan ini bertujuan. Ini kalau dalam muka surat yang 11. Muka surat yang ke-11. Bukan, ni muka surat yang ke-7. Muka surat yang ke-7.
Tujuan ini bertujuan menerangkan siapa pihak benar dan siapa di pihak batil. Mana yang Tok Guru sebut, wa na'udzubillah fi kitabati hadhihi sutur, kami berlindung pada Allah penulisan pada helaian-helaian kertas ini, min antakuna minal ghibah wan namimah. Kami tulis ni bukan nak ngumpat, bukan nak adu domba ni. Sebab Tok Guru sebut sungguh ni, UMNO ni adalah sekular nasionalis, PKR ni adalah sekular pragmatis. Tok Guru sebut dalam kitab ni, cuma mungkin diorang tak pandai bahasa Arab, jadi diorang tak terasa lah. Kita kena ingat, dalam kita PAS sekalipun, kita muafakat nasional dengan UMNO, bukan bermaksud kita mensucikan kesalahan dia. Kita berpegang pada prinsip dan ada strategi dia. Dalam PRK Kimanis, kan sekarang ni tengah PRK kan, besok kan mengundi kan ada ceramah Tok Guru. Tok Guru sebut, baru ni dah keluar dalam Facebook Tok Guru lah. UMNO ada salah dulu dia, tapi PH lebih teruk salah dia. Maksudnya tetap UMNO salah dulu. Tapi ada salah dia, tapi PH lebih teruk. Fa innaha, maka sesungguhnya tulisan ini ajarhu wa ta'dil, dalam kita nak bagi tahu jarah wa ta'dil, nak kita maklumkan mana yang betul mana yang salah lah, di maslahati, bagi maslahat ma'rifati ahlil haq wa qubulim wal ibrati minhum, untuk kita kenal siapa pihak benar, kita nak terima mereka, nak ambil pengajaran daripada mereka, wa ma'rifati ahlil batil, dan kita nak kenal siapa di pihak yang salah. Sebab orang nampak macam sama kan. Contoh kumpulan-kumpulan parti-parti politik PAS, PAN, PBBM, PKR yang majoriti Muslim, nampak ini semua kumpulan Islam. Yalah, secara luarannya demikian adalah begitu. Tetapi dari sudut kita panggil yang mana tegas dalam perjuangan Islam ni, pada perlembagaan dia, pada praktikal dan pada sejarahnya siapa? Maka tak boleh nak dihukumkan sama. Jadi di situ kena kenal di mana sebenarnya jemaah Islam yang berada pada landasan politik yang diperjuangkan tersebut. Bukan semua atas nama dia Muslim, maka jadi kumpulan dia tadi itu adalah sebagai seorang jemaah Islam kan. Sunnah perjuangan berhadapan dengan musuh kafir nyata dan munafik yang bersembunyi, politik Islam dihalang untuk dilaksanakan tadi. Itu perenggan yang seterusnya. Kita tahu, kita beriman bahawa inilah sunnatullah dalam agama ni. Kita akan berhadapan sama ada musuh yang terang-terang ataupun yang sebaliknya. Namun musuh menerima politik mengikut kehendak sekular. Politik boleh, tapi kehendak sekular. Yang macam mana? Misalkan agama dan politik. Gerakan Islam di negara ini bermula dengan kedatangan Islam semenjak berkurun, sehingga apabila berlaku penjajahan gerakan salib. Secara dalamannya adalah nak menyebarkan kristianisasi lah pada kurun ke-16. Ni Tok Guru sebut pada muka surat 8. Wal harakatu al-islamiyatu fi biladikum. Ni tak pasti. Ni kena tanya siapa yang tolong tulis dan tolong terbit. Fi biladina. Dan gerakan Islam pada negara kami, biladina. Wallahu alam, tapi tak ada isu besar lah. Malizia. Baik. Yang kelima, masih lagi dalam mukadimah ni, orang Malaysia lebih mengetahui situasi berbanding pihak yang melihat dari jauh. Tidak wajar membuat tafsiran mengikut kehendak nafsu dan juga emosi tadi. Baik. Dia sebutlah. Dan yang keenam, tulisan ringkas ini, ini yang terakhir sekali, muka surat 11, pengakhiran dalam mukadimah tadi tu. Wahadir risalatu al-qasiratu al-mujizatu. Risalah pendek yang ringkas ini tasyrah, menerangkan akan perkara-perkara dan situasi sejarah yang berlakulah berdasarkan pemerhatian dan pengalaman di medan. Ini yang Tok Guru sebut, kita cerita ni berdasarkan ala hasabi qiraatina, atas pembacaan kami an-nazariyah islamiyah, berdasarkan sudut pandangan Islam, wal amaliyah tajribiyah, yang mana kami berada di lapangan, dan litakuna ibratan li ikhwanina al-amilina fi haqlil Islam, supaya mendapat input pengajaran kepada rakan-rakan kami yang di luar sana, apa yang berlaku dalam negara Malaysia ni, supaya jangan salah faham. Kerana kita tahu masing-masing pun ada pengaruh dia. Jim pun ada pengaruh dia, Ikram pun ada pengaruh dia, Isma pun ada pengaruh dia dari sudut link dengan pihak gerakan-gerakan di luar sana. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun ada pengaruh dia dari sudut perkara-perkara tadi itu. Maka ini antara kesempatan yang ditulis untuk dimanfaatkan menceritakan apa sebenarnya laluan perjuangan Islam di Malaysia ni. Secara asasnya, anda yakin kalau antum semua
yang membaca penulisan Tok Guru, ikut rapat dan juga sentiasa menghadiri liqah fikri serta tulisan-tulisan pimpinan kita ataupun ahli-ahli kita yang bersifat sejarah dan juga bersifat fikrah, maka konten dalam dia adalah kita maklum belaka. Sebab dia benda yang sejarah Malaysia, benda yang melibatkan berlaku kerajaan campuran, berlaku bagaimana sebelum kemerdekaan. Itu secara asas lah. Jadi tak bimbang. Jadi kita akan bincang secara poin-poin saja. Jadi tajuk yang pertama, Tok Guru letak Al-Islam huwal awal. Islam dulu. Apa-apa perkara kita nak buat adalah Islam dulu. Itulah yang menjadi kepada perjuangan yang muncul di Malaysia ni lah. Islam yang datang di tanah air ini dengan arti kata Islam yang sebenar mengikut tafsiran Al-Quran, bukan tafsiran sekular. Islam dulu datang dengan tafsiran sebenar. Sebab itu dan antara bukti dia batu bersurat di Terengganu, kerajaan Islam di Kedah Tua, kan, kanun laut, kanun dan undang-undang laut di Melaka, semua ada cerita bab hukum hakam Islam. Ni semua kita makruf lah. Sebab Tok Guru selalu sebut, tengok dalam artikel Tok Guru yang terbaru G25, kan, apa tajuk dia, G25, dalam buku Tok Guru Islam Fikrah Harakah dan Daulah, dalam buku Tok Guru bagaimana Islam memimpin memerintah negara, dan juga banyak. Tok Guru selalu berpesan ad-din tidak boleh ditafsirkan mengikut tafsiran barat sebagaimana religion. Inilah tafsiran sekular religion, iaitulah hanya spiritual dan kerohanian sahaja. Maka tertolak perkara-perkara politik, pentadbiran luaran. Tok Guru selalu pesan, cari buku-buku tu. Islam Fikrah Harakah Pendaulah pun sebut, bagaimana Islam memerintah negara pun sebut. Dalam tulisan Tok Guru banyak memang sebut. Sebab apa? Dalam kitab Tok Guru yang lain, Al-Irhab wa Alaqatuhu bil Islam, terorisme dan kaitan dia dengan Islam, Tok Guru kata di antara kerja jahat orang jahat, dan orang jahat buat kerja jahat lah, kan? Kan ada orang jahat buat kerja baik juga, kan? Di antara kerja jahat pihak musuh Islam ni, silakan, dia memanipulasi istilah tersebut supaya didoktrinkan dan menjadi satu tafsiran yang salah. Contoh, agama ditafsirkan mengikut religion pada tafsiran barat. Agama ni pada spiritual, pada ibadah yang sempit. Maka menjayakan doktrin sekular. Maka akhir sekali umat Islam tak terlibat dengan politik. Irhab, irhabi, terorisme. Irhabi hanya ditafsirkan berat sebelah pada perkara yang negatif. Terorisme. Tak, sedangkan irhabi itu perasaan gerun. Ada ketika perasaan gerun yang baik. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khairi turhibu Nabi. Kita buat persiapan daripada kuda perang sebagainya untuk menggerunkan musuh Allah dan musuh-musuh Islam. Itu kerja baik. Dan wa iyya ya farabun, kepada aku, kepada Allah lah dah kami rasa gerun. Dah, itu yang baik. Jadi barat ni dia manipulate supaya akhir sekali terorisme dikaitkan pula dengan jihad. Akhir sekali dengan Islamfobia tersebut, umat Islam tinggal jihad. Alam wasalan. Orang-orang hebat kita ni. Jadi samalah dengan agama tadi tu. Tok Guru sebut. Mula yang datang ke tanah air ni adalah Islam. Masyarakat majmuk rumah ibadah selain Islam ada minoriti non-Muslim hidup ni, keadaan Islam yang kita panggil yang ni. Tidak memaksa penganut non-Muslim tadi. Tak ada masalah. Tengok dalam perenggam pertama tu, baris yang 1, 2, 3, 4 daripada bawah. Wala tazalu ma'abidul hindus wal budhiyah muntashirah mawjudah. Ada je. Tapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya itu walau dibenci oleh orang kafir. Nak kata mereka usaha dalam nak menghapuskan, dalam nak menyekat Islam tapi tak berjaya. Jadi berlaku jihad juga menentang penjajahan, sama ada dengan lisan, dengan pena, bahkan dengan senjata, saif ni pedang lah. Ni antara lain lah. Maka tetap dipanggil, tersebar dari sudut Islam tadi tu, pada walaupun dalam ruang yang terhad tapi terus tersebar pada masjid dan sebagainya lah. Baik. Dan muka surat yang sebelah, muka surat yang ke-14, Tuan Guru sebut sikit sejarah tertubuhnya kumpulan-kumpulan Islam di Nusantara ni secara ringkalah. Wa fi qarni tsami al-asyari miladi, pada kurun 18 milad Masihi. Dan maka tertubuhnya Jamaatul Ulama fi Jazirah Fayagat min wilayati Riau, Indonesia. Ada satu kumpulan ulama di kepulauan apa nama, di wilayah Riau, Indonesia ni, yang mana terdiri daripada kalangan
mereka yang graduan Mekah. Qama biya khirij wa halaqat Makkahul Mukarramah. Maksudnya mereka ni digerakkan oleh lepasan-lepasan mereka yang mengaji kat Mekah. Tak timbullah isu Wahabi tak Wahabi ni. Oh sekarang ni Mekah Wahabi, sekarang ni Wahabi. Jadi balah kok Wahabi tak Wahabi itu dulu. Islam macam mana tak tahu. Ini polemik kadang-kadang yang berlaku. Dah, baik. Kemudian terus adanya parti syarikat Islam di Jawa, di Kepulauan Jawa, di Kepulauan Jawa, menjadi kita panggil tersebar di Nusantara ini. Kemudian perkara ini dihalang, diancam oleh penjajah Britain, dan mereka menyekat dan melemahkannya itu di Indonesia, yang mana Indonesia dijajah oleh Holland. Itu disebutkan tadi, wahisaruhu wa id'afuhu, disekat, dilemahkan, diberi tekanan di Indonesia tentang perjuangan kebangkitan Islam ini al-Mustakmarah Hollandia, masa zaman penjajahan Holland. Belanda kan jajah di Indonesia, kita British kan. Maka Tok Guru sebut apa? Wa hamala rayata al-ulama wa tuja al-muslimun li muwajahatil harakat istimarah salibiyah. Sampai inilah Tok Guru sebut panji-panji Islam ni terus dibawa oleh para alim ulama, bahkan tujar, peniaga-peniaga muslim. Dan kita pun tahu di antara pengaruh kedatangan Islam di Nusantara ni, termasuk kita di Melaka di sini pun adalah menerusi saudagar-saudagar selain daripada mubalik tadi itu, dalam berhadapan limuwajahati, untuk berhadapan menentang harakat istikmariah, yang mana penjajahan salib daripada kedatangan British, Holland, Perancis, Spanyol, Buddha dan sebagainya lah. Ini antaranya. Baik. Itu secara ringkas yang disebutkan tadi tu. Ini yang disebut tadi, kurung ke-18 tertuduh jemaah ulama di salah sebuah Pulau Riau dan Indonesia dan tadi. Baik. Habis bab yang tadi tu secara ringkas lah. Maka ada mula gerakan Islam menerusi ulama dan pedagang muslim yang disebutkan tadi itu menghadapi, menentang gerakan penjajahan salib. Kerana kita tahu mereka jajah ni selain daripada sumber kekayaan alam yang ada di Nusantara adalah untuk menyebarkan agenda dakwah mereka tadi itu. Tuntutan kemerdekaan berlaku. Maka berlakulah tuntutan kemerdekaan. Tok Guru sebut 3 pihak. Satu yang Islami sungguh, satu yang kita panggil pihak sekular ataupun anak buah daripada penjajah tadi itu, satu daripada puak kiri yang dipanggil liberal sosialis komunis yang menentang juga penjajah tadi itu, tapi mereka ada semangat mereka sendiri. Kan? Sama macam bila kita bincang baru-baru ni isu komunis PKM. Mereka memang menentang Jepun. Sebelum Jepun datang jajah, mereka menentang British. Tapi mereka nak sebuah negara yang dibangunkan atas agenda komunis tadi tu. Bukan sebagaimana kemerdekaan sekarang ni. Sebab itu kita menolak perjuangan mereka untuk kemerdekaan negara semata-mata. Tak. Mereka ada perjuangan yang lain tadi. Jadi ada 3. Kita punya dari sudut perjalanan kemerdekaan sehingga perjuangan tadi itu ada 3 puak. Baik. Baik, tajuk yang seterusnya Al-Harakatul Ilmaniyah, iaitulah gerakan sekular. Maka gerakan sekular ni, tengok baris kedua, liman'i wusulil Islam ilal hakam, iaitulah menghalang Islam sampai ke peringkat pemerintahan. Nak ke surau boleh, nak ke masjid boleh, sekadar bab ibadah. Itu yang ustaz tegur-tegur, kadang-kadang majlis surau ni buat kelas pengajian, makcik-makcik dah menopause dah bincang lagi bab haid. Sebab tak ada apa pengamalan dah. Tapi bincang tak bincang. Lepas bab haji umrah tak bincang dah lepas tu. Bab muamalat, bab politik, bab hukum perundangan jenayah Islam tak bincang. Akhir sekali orang Islam tak faham apa yang nak diperjuangkan. Itu antaralah. Kerana apa? Boleh gerakan sekular ni hidup? Kerana disebutkan oleh Tok Guru tadi itu, jahalati aghlabiyal ummah fid din, kejahilan umum atau majoriti umat dalam agama, wa ajzil ulama, dan juga kelemahan ulama. Apabila ialah dekat negara luar pun sama, apabila ada ulama tidak berterus terang, ulama tidak bermujahadah untuk menyebarkan Islam secara tegas, nanti menjadi masalah lah. Maka gerakan sekular adalah untuk melemahkan gerakan perjuangan Islam. Kerana tak nak bagi Islam tadi tu naik sampai ke peringkat pemerintahan. Kuasa raja tidak dihapuskan tetapi disempitkan. Ini disebut
Perenggan kedua, baris yang kedua. Wa bi adami azli salatin wal umara. Salatin tu sultan. Kalimah jamak dia. Wal umara, pemerintah. Mereka tidak membuang, tidak menghapuskan kuasa sultan dan pemerintah-pemerintah yang tertinggi lah. Walakin sultanum mahdudatun, tapi kuasa-kuasa mereka terhad. Iaitulah pada tusamma bisyu'unid diniyah wal adat wat taqalid al mawrutha fahasiba. Iaitulah pada konteks agama, ibadah semata-mata, adat, macam upacara kahwin, nak kahwin kena akad nikah, ada wali hakim dan sebagainya, dan pada perkara yang diikuti turun-temurun yang bersifat upacara lah. Maka fahasibah cukup, ataupun fahasbu cukup sekadar tu ya. Tak, maka tak syumul. Menghad dan sekat aktiviti di masjid dan pengajian agama dalam konteks ibadah sahaja. Dia tu. Wa min dauriya, perenggan hisaru ansyitatil masajid fi syairil ibadati faqat. Tu pada ibadah saja. Dah perundangan Islam diamal pada skop kekeluargaan, wakaf, pembagian pusaka. Tu sajalah. Baik. Menanam benih sekolah dalam sektor pendidikan mengikut kehendak sekolah. Dah diberikan tauliah untuk menyekat. Lagi. Begitu juga bidang penyiaran diguna melawan Islam dan gerakan Islam tadi tu. Ni ada disebutkan. Kalau dalam perenggan yang ke surat 17, perenggan kedua, wattakhadhal isti'maru syu'un at-tarbiyah wat ta'lim mubasharatan li idhari ajyali al-ilmaniyah fil mujtama' muslim. Maka dalam bidang pendidikan, dalam bidang tarbiyah, diambil kesempatan dimanipulate apa yang silibusnya pada konteks nak membina generasi sekular saja. Maksud generasi sekular ni apa? Generasi yang tolak politik. Tolak politik. Baik. Kena ingat, menegakkan negara Islam ni adalah satu perintah, kewajipan. Baik. Dan yang disebut dalam penyiaran tadi tu, dalam perenggan yang seterusnya, wa kadzalika dauru wasailil i'lam allati tamma ishrafuha li nashril afkar wan nadhariyat ad-dalah al-mudillah. Maka penyiaran digunakan untuk menyebarkan idealism, teori pemikiran yang mana sesat lagi menyesatkan. Wal harbu 'alal Islam ilnan wa sirran, dan menentang Islam secara terang-terangan ataupun secara rahsia. Wa diddul harakatil islamiyah wal islamiyin, dan juga menentang gerakan Islam dan juga kumpulan orang Islam tadi tu. Kalau sekarang ni, antara buku yang hot, yang sangat panas berdebat antara ustaz-ustaz Mesir dan ustaz-ustaz lain ni Al-Islam Baina Rabbani wal Amriki, karangan Syekh Abdul Fattah Saleh Al-Khalidi tu. Sekarang ni kalau ustaz-ustaz Mesir dia bergaduh tu. Tapi kita nak terang tadi itulah sebab memang di antara secara tak langsung ada yang menjadi masalahnya apabila penentang tu berimejkan Islam, berimejkan Muslim, kan? Kerana dia ditanam benih sekular, akhir sekali dia yang melawan gerakan Islam. Dan memang disebut oleh Syekh Abdul Fattah Saleh Al-Khalidi tu, atau lebih kurang nama gitu, memang antara proses mengkadirkan ejen-ejen barat tadi itu supaya nanti dia menyelinap masuk. Dan gerakan menyelinap masuk dalam dunia Islam ni bukan satu gerakan yang baru. Gerakan orientalis telah bermula. Mereka mengkaji Islam, Quran, kemudian mereka menimbulkan kekeliruan dalam dalaman. Kita sebut tadi tu. Dan almarhum Tok Guru Harundin pun pernah disebutkan, ni diceritakan oleh almarhum Ustaz Wan Ahmad Rashidi, mantan Setiausaha Dewan Ulama Pusat. Tok Guru Harundin almarhum pun pernah sebut yang menjadi ejen kepada musuh yang masuk ke dalam gerakan Islam ni, dia ada dua. Sama ada satu golongan yang memang terlatih dan dihantar masuk. Yang kedua ni dia tak terlatih, tapi sebab dia tak ada tajarrud, dia tidak ada kefahaman Islam secara solid, akhir sekali dia melinau, dia akhir sekali dia lebih syok kepada pemikiran yang nampak seolah-olah berfikir di luar kotak. Maka dia akhirnya membawa perkara tadi dalam jemaah, dalam merungkaikan hasil ketulinan perjuangan. Sebenarnya mereka, orang-orang barat ni bukan mengajak kita berfikir di luar kotak. Kita tak ada masalah berfikir di luar kotak, tapi yang masalahnya berfikir otak kat luar. Itu yang masalah sikit lah. Berfikir di luar kotak tu kena supaya kita membuat satu yang kreatif, satu yang advance, selagi mana tak bercanggah syariat. Tapi berfikir otak kat luar tu yang masalah sikit. Macam G25 ni bukan fikir luar kotak, dia berfikir otak kat luar. Itu yang tak boleh tu. Baik. Baik, habis yang tu.
apa tadi lah. Ini sambungan dia lah. Maksudnya akhir sekali daripada itu, gerakan sekular ni apa yang dikendaki? Disebutkan di sini. Faham? Muka surat 17 yang bawah sekali itu. Fa'am adul Islam min syu'unil hayah. Maka Islam dijauhkan daripada kehidupan. Islam hanya dalam konteks ibadah dan di masjid lah. Maksudnya dia pun tak ada. Masuk dalam masjid tutup aurat, luar masjid buka balik. Fadhaharat harakatul wataniyah wal qaumiyah. Wa ma tawallada minhuma min an-nazarat wal ideologiyah wal warida bi infial la yurshiduhum dinun wa akhlaqun. Maka muncullah gerakan-gerakan bersifat kebangsaan nasionalis. Perkauman yang lahir daripada itu menyebarkan teori dan ideologi yang tidak memimpin manusia ke arah agama dan akhlak. Maksudnya ideologi bersifat barat lah. Maksud ideologi yang bertentangan Islam. Muncul parti sekular, kanannya kapitalis, liberalism, kirinya komunis, sosialism. Tu disebutkan fadhaharat ahzabul ilmaniyah. Maka muncullah zahirlah kumpulan-kumpulan sekular yaminan ra'samalian liberalian. Kanannya adalah yang sayap kapitalis liberal, wayasaran kirinya syuyu'iyan komunis, ishtirakiyan sosialis. Syuyu'iyan komunis, ishtirakiyan adalah sosialis. Maka berlakulah sara'at dakhilal ummah wahidah. Bertembung pada umat, maksudnya pada kita warga negara yang satu. Tapi sebab yang ni terpengaruh sekular, yang ni terpengaruh dengan gerakan kiri, iaitulah sosialis komunis. Islamis, tadi tu bertemu dengan Islamis, tu kita panggil wasatiyah pertengahan. Tadi. Baik. Muka surat yang seterusnya gerakan pekerja non-Muslim. Secara terjemahannya gitu. Tapi yang nak dimasukkan adalah satu gerakan daripada penjajah. Dalam kita tahu Malaysia asal tanah Melayu dibawa kemasukan pekerja daripada kaum India dan Cina khususnya ke negara ini. Sebab itu disebutkan muka surat 19 yang pertama tu waqamal istimar Britani, penjajah Britain bihamlil ummal pekerja-pekerja ghairul muslimin yang bukan Islam. Kalau bahasa akademiknya non muslim. Kalau bahasa Qurannya kafir. Betul lah, qul ya ayyuhal kafirun, hey kafir. Kan? Cuma bahasa akademiknya non muslim, bahasa akademik lah. Minal mustamarat la siyamasin wal Hind. Daripada terutamanya bangsa Cina dan India. Dan mereka bagi biiqamatin bil huquq wataniyah wal jinsiyah. Dan perancangan British ni disebut oleh Tok Guru adalah mereka bagi hak mereka ni jadi seumpama warga negara tempat tersebut. Sebagaimana perancangan yang dibuat. Kamathli tatbiq nahji siasa. Ni kena jauh sikit. Tatbiqi kemudian nahji. Seumpama perancangan mereka buat pada politik tahwid fi Palestin. Memberikan hak Yahudi dalam negara Palestin. Yang kita tahu Palestin dia dapat tanah haram tadi itu kan. Ni kesan-kesan dia tadi itulah. Perancangan dari sudut kita panggil gerakan penjajahan tadi itu dalam nak memecahkan kuasa Islam ataupun umat Islam tadi itu. Penjajahan British bawa masuk pekerja ni memberi ke atas bagaimana bagi mengukuhkan kedudukan dan kekuasaan penjajahan rampasan. Bawah rampasan mana-manalah termasuklah di Nusantara ni kalau British di Malaysia, tanah Melayu ni. Pekerja Cina diletakkan di bandar tempat perniagaan. Ini sejarah. Setakat ni tak ubah lagi kan. Setakat ni itulah. Korang pun tahu. Di bandar-bandar perniagaan, lombong-lombong, biji timah sebagainya. Kalau India di estate, di ladang-ladang. Ladang-ladang. Cuma perangai India ni satulah. Dia pasak dia punya besi tempat tu jadi kuil. Kita pun tanya, kenapa? Mimpi ini kuil. Cabut balik. Buat apa cabut? Saya pun mimpi, suruh cabut. Tapi orang India ni gitulah. Dia pasak dulu. Tu tak ni. Okey, penguasaan memberikan lesen kepada kumpulan dan parti menyekat pengaruh dakwah Islam. Ini antara yang dia buatlah. Sampai tahap pendengar bawah tu, wawa solah nisbah ummah nisfah sukan. Sampai tahap dia buat satu tempat tu kedatangan orang yang bukan Islam ni, bukan Melayu ni, separuh daripada penduduk, bahkan majoritinya terutamanya pada tempat-tempat yang ekonomi berpotensi. Di bandar-bandar lah antaranya. Terutamanya di lembah barat. Tadi tu. Baik. Dia disebut muka surat 20. Fasiniyun fil manajimi wal masani wal mahallat at-tijariyah fil mudun. Di bandar-bandar, di kilang-kilang, di bandar-bandar tadi itulah.
Tujuan dia apa? Pada perenggan yang bawah tu, walidha dikatam matagirul kharaiti demografiyah, mengubah demografi tempat tersebut li zar'i, untuk nak menyemai, nak buat qadaya sara' wat tasadum bainal qaumiyat wal adyan, supaya berlaku pertemuan. Itu tujuan dia tadi itulah. Pengajaran telah berlaku dan disebutkan oleh Tok Guru Ajadi pada perenggan yang bawah, walaqad nafadzat hurubu bil wakalah da fi ba'did dual. Dan ini strategi yang sama. Kenapa telah berlaku hurubu bil wakalah, perang proksi. Fi ba'did dual, di setengah negara, bitamwili, yang dibiayai, masadiril bilad wa qatli ahliha bi amwaliha, tadfa' litujjar asliha min dual istimar. Pihak barat kuasa besar taja senjata, taja bantuan, tapi dia belilah. Maka akhir sekali pengajaran dia apa? Tak menguntungkan negara pengeluar senjata, mangsa kalangan rakyat muslim tu sendiri. Tak. Yang mati siapa? Mati kalangan rakyat tadi, sesama muslim. Tak. Yang kalau dalam kitab Tok Guru yang lain, Al-Irhab wa Alaqatul Islam, yang anda sebut sebelum ni, orang kaya boleh lari, yang mati pula muslim yang miskin, rakyat marhain, menjadi mangsa. Ni hurubul bil wakalah, iaitulah perang proksi tadi tu di setengah negara. Maka Tok Guru cerita, maka sebenarnya strategi ni sama dilakukan di tempat-tempat lain tadi itulah, sebagai peringatan. Maka disebutkan fa'tabiru, maka ambillah pengajarannya ulil albab, orang-orang yang cerdik pandai, yang boleh fikir, fikir benda tu. Tengok tu tadi. Kemudian tajuk yang seterusnya, Islam kembali dagang atau asing, ya'udul islamu ghariban. Ni bawah muka surat 21 perenggan bawah tu, fa innal amal islami fi Malaysia mahjubun bil muslimin al ghariqin da fi jahalatid din kibala muwajihatil ajanib ghairal muslimin alladhina yaj'aluna al muslimin anfusahum du'a ala abwabi jahannam wa ada diddu harakat islamiyah. Tok Guru kata kerja-kerja Islam kat Malaysia ni terhijab, terhalang dengan orang Islam tu sendiri, yang mana rata-ratanya jahil tentang agama. Dalam nak mendepani orang muka Islam, dan akhir sekali mereka menjadikan diri mereka ni penyeru kepada abwabi jahannam. Dan juga menjadi alat pelaksana kepada menentang gerakan Islam, orang Islam sendiri. Ni ada, tu kita sebut tali barut zaman dulu kan, antaranya. Baik. Ni maka disebutkan, maka begitulah sebagaimana Islam bermula pada barhalah yang pertama di Mekah gitulah. Dia nampak pelik dan sebagainya. Orang nampak Islam ni pelik. Bila bincang bab hudud nampak pelik. Padahal hudud ni benda dalam Islam. Bila bincang bab hudud pula, pernah ada satu artikel masa tu polemik 2015-2016 kan, pasal RUU 355 tu, disebutkan dalam artikel minda presiden, ialah Tok Guru punya, yang mana orientalis pula bila sebut bab hudud dia akan attack pasal potong tangan. Tu je. Attack tu, dia tak bincang yang lain. Dia attack potong tangan je. Bila sebab hudud, potong tangan yang nak ditakut-takutkan. Orang Islam pun sebab jahil pasal agama, dia pun betul juga. Tuan M daripada prinsip dia, contoh hudud perbahasan ulama kan, pada orang kafir ni ada perbahasan dia, orang Islam ni wajib. Tapi kalau dia kata kalau orang Islam kena orang kafir tak kena, tak adil. Tuan M daripada dulu dalam bab hudud ni dari situ tadi. Baik jadi terhijab ni sebut. Ni sebagai Malaysia Tanah Melayu menjadi tempat pertemuan kuasa kerana sumber yang banyak, namun musuh sepakat untuk melawan dan menyekat kemarahan gerakan Islam. Maksudnya walaupun mereka bergaduh sama mereka nak merebut kekayaan, tapi dalam bab menentang Islam mereka sepakat. Ini disebutkan ni pada muka surat 22 tu, baris 1, 2, 3, 4 daripada bawah. Walaqad ja'alat hamidan at-tasabuk fil harbain al-alamiyatain wa hiya manatiqu stratejiyah. Maksudnya apa? Malaysia ni menjadi tempat rebutan dalam dua peperangan peringkat sejagat dunia ni. Maksudnya mereka bergaduh, penjajah sama penjajah bergaduh kan. Masuk Inggeris, British apa sebagainya dan sebagainya, mereka gaduh sama mereka dalam nak sebut kekayaan. Tapi dua perenggan tu, dua ke bawah, dua daripada bawah tu, akhir tu walakinnahum ittafaqu ala muwajahatil harakah al-islamiyah. Walaupun mereka gaduh, mereka sepakat mereka menentang gerakan Islam.
allati ja'alatha saddan mani'an. Mereka nak sekat, mereka nak halang tadi. Baik. Saya. Yang apa namanya, yang apa dalam slide ni, tulisan ringkas ni tak sampai habis buat ni. Tapi nanti kita bacalah ikut kitab pula, ikut buku boleh tengok. Okay, at-tahaluf nahwal istiqlal, gabungan atau kerjasama. Tahaluf lah dalam menuju kepada kemerdekaan, istiqlal, kemerdekaan. Cabaran gerakan Islam masa penjajahan, ni cabaran yang dihadapi lah. Yang pertama, kuasa penjajah itu sendiri. Yang kedua, anak buah penjajahan kalangan Muslim tempatan yang terpengaruh tak sekular. Dan juga non-Muslim yang ada hak sebagaimana warga tempatan yang diberikan oleh penjajah British yang telah pecahkan kepada peta geografi tempatan tadi itulah. Maka disebutkan, tengok perenggan kedua, ittakhadhat islamiyun fi Malaysia mawaqif muwajah as-silmiyah. Maka kumpulan pro-Islamis ni mengambil satu pendekatan kita berhadapan secara aman, sejahtera, muwajah silmiyah. Tidak mengangkat senjata ataupun secara revolusi. Dengan mengajak kumpulan-kumpulan sekular nasionalis bid'awatil ilmaniyin al-wataniyin qaumiyin ila wihdati al-wataniyah limuwajahati istimar Britani al-hakim fi Malaysia. Kita ajak kumpulan pro-Islamis, ajak kumpulan yang terpengaruh dapat didikan jadi anak buah barat sebagainya ni, kita ajak, kita bincang dulu, kita bebaskan negara Malaysia daripada penjajahan. Ni yang disebutkan. Ni sejarah Tok Guru sebut, sejarah dan sebagainya lah. 23, muka surat 23 tu perenggan 4 daripada bawah. Fa'usisa diasaskan Hizbul Watani Qaumi Malayuwi, maka parti kebangsaan Malaysia lah, Melayu lah. Maka diasaskan tadi tu bitahaluf dengan kerjasama baina islamiyin wal ilmaniyin liberaliyin wal yasariyin. Antara kumpulan pro-Islamis, kumpulan sekular, liberal dan kumpulan kiri. Yang ni kumpulan yang semangat gaban. Yang ni daripada kalangan komunis. Tapi masih lagi orang Melayu semua. Ni maksudnya orang Melayu Melaka ni cuma fikrah dia beza-beza. Wattafaku dalam pembentukan awal ni, mereka semua sepakat ala riasati Dr. Burhanuddin Hilmi. Mereka sepakat ketua kumpulan ni adalah Dr. Burhanuddin Hilmi. Siapa dia? Alim Islami siasi muqtadil. Ada orang yang ahli Islam, orang yang ahli politik yang pakar ni, kita punya lah pimpinan kita kan. Baik. Tapi akhir sekali, wabihikmati azimah, dengan kebijaksanaan Dr. Burhanuddin Hilmi tadi, tamma akhiran fasl al-harakati syu'iyah. Kumpulan komunis tadi itu terkeluar daripada kumpulan tadi. Kerana apa? Zatat aglabiyah siniyah. Kerana kita tahu parti komunis ni dikuasai oleh majoriti orang Cina tadi itulah. Kemudian dibuat tammatazi harakah siyasiyah Islamiyah munfasilah. Kemudian dibuat satu tanzim, satu gerakan baru politik Islam yang berasingan daripada parti tadi itu dengan dinamakan Hizbul Muslimin. Yang kita pun tahu akhir sekali diharamkan tadi itu. Walakin isti'marul Britani, muka surat 24 tu baris ketiga, qama bihadril awal wa huwa hizbut tahalu watani tahta sitar qanun di thawra syu'iyah. Maka mereka menghalang, mereka mengharamkan sebab dalam keadaan mereka itu ketika itu diambil langkah dalam nak melawan thawra syu'iyah yang komunis buat gerila itu semualah. Dan tertangkapnya Dr. Burhanuddin Hilmi dan diharamkan Hizbul Muslimin sekali. Baik. Bersama-sama diletakkan pimpinan-pimpinan Hizbul Muslimin Dr. Burhanuddin sekali itu dalam penjara, wa wad'u qadatihim fi sijni majid syuyu'iyyin, bersama-sama kumpulan yang dilawan akta gerila tadi itu daripada kumpulan komunis dalam satu penjara yang sama atas nama inilah Keamanan Negara, ISA lah. Baik. Kemudian perenggan yang kedua ni, wa badalahu bi jabhatin ukhra tardaha istimar, dah diharamkan semua, maka ditubuhkan satu kumpulan yang diredai oleh penjajah, iaitu UMNO nama dia. Biqiyadati Almaniyin Malayuin, sekular nasionalis. Almaniyin Malayuin, sekular nasionalis. Tadi tu Maka perenggan kedua 1 2 3 4, baris 4 daripada atas. Wa qaumal islamiyun. Maka pro-Islamis tadi itu masuk dalam UMNO ni, dah
yang mana kerana kumpulan ni diberikan lesen untuk diwujudkan, kemudian mereka menubuhkan Biro Hal Ehwal Islam daripada dalam, atas semangat demokrasi dan kebebasan untuk ni lah. Baik. Kemudian apabila penjajah isytiharkan nak dilaksanakan pilihan raya perenggan bawah tu untuk persiapan nak memberikan kemerdekaan. Ini semua kita tahulah, dan akan keluarnya Britain nanti selepas diberikan, maka mereka buat muktamar. Kumpulan-kumpulan Islamis ni dalam biro tadi buat muktamar tadi tu. Yang muktamar tadi tu dihadiri oleh siapa? Minhum ulaikal ladzi dakhaluna fi rihabil hizbul watani wa baqiyati qabil muslimin al-mahdzur. Muktamar ni dihadiri oleh mereka yang pro-Islamis, fikiran Islam yang masuk ke dalam biro agama UMNO tu, yang ditubuhkan biro agama, dan juga saki-baki daripada kumpulan Hizbul Muslimin yang tapi kumpulan tu dah diharamkan. Maka daripada tadi itu mereka ni adalah mereka yang menguasai suasana, majoriti. Maka fa'as daru kira qararan, maka mereka keluarkan satu resolusi untuk menubuhkan satu kumpulan yang dinamakan tadi itulah Persatuan Islam Setanah Melayu, ditubuhkan pada 1951. Kemudian thumma najaha qadatuha tazjil al-ittihad ka hizb siyasi. Kemudian muka surat 25 tu baris ketiga, berjayanya pemimpin Persatuan Islam Tanah Melayu ketika itu, persatuan ketika itu jadi parti politik, didaftarkan pada 1955 bihujjatil huquq demokratiyah lil islamin. Maka ditubuhkan juga kerana atas alasan inilah semangat demokrasi, maka ini hak untuk orang Islam. Kerana yang tadi itu kita menentang dia, tak setuju kerana anak buah dan dia bersifat sekular nasionalis. Maka tujuan dia apa? Istiqdad dinash'ati daulah mustaqillah demokratiyah ilmaniyah. Kita nak bina negara juga tapi tak nak ikut rentak sekular. Kemudian ni dah habis dah tu. Kemudian British akan keluar memberikan tanah Melayu. Ni. Maka tubuh pula parti kaum British benarkan MCA, MIC, maka mereka bergabung dengan UMNO tadi tu. Maka British benarkan kaum lain bertanding. Tok Guru sebut ini sangat bahaya. Wada'at atau muka surat 25 1 2 3 nombor 3, wada'at Britanian khittatan li istiqlal. Britain meletakkan syarat untuk merdeka ni, makira syarat tipu lah. Wa minna antaranya fathul jinsiyah wal wataniyah wal huquq siyasiyah. Hak untuk berpolitik tanding ni lil ajanib, untuk orang-orang yang bukan Melayu, orang tanah asal ni. Ni disebut hada syartul khatir. Ini syarat sangat bahaya. Alladhi yusamma bi jussoli. Ini yang dipanggil jussoli tadi tu. Baik. Kemudian bawah sikit tu dia ceritalah pula tentang pembahagian wilayah-wilayah mengikut 11 sultan dan sebagainya. Surat 26 tadi itu Tok Guru sebut wa adadal maqaid berlamiyah markaziyah. Awal-awal tadi masa awal 52 kerusi. 51 kerusi dimenangi oleh tadi itulah gabungan UMNO, MCA, MIC, dan hanya satu kerusi dimenangi oleh PAS daripada 10 kerusi yang dipertandingkan, iaitulah dimenangi oleh Syekh Ahmad Tuan Hussein rahimahullah ta'ala di Perak. Baik. Habis berkenaan dengan tajuk tu. Seterusnya tajuk As-Sira' Ad-Dusturi, konflik ataupun pertembungan dalam perlembagaan. Ini ringkas saja. Poin dia tadi itu iaitulah perbincangan Lord tadi itu dalam nak menentukan perlembagaan, maka ketuanya qadi daripada Britain dan dia punya anggotanya daripada hakim Britain, Australia, 2 orang nama daripada Hindi, Pakistan dan Almanin. Kalau nak tahu nama dia ni, dalam minda presiden yang baru tentang G25, Tok Guru sebut nama dia. Sini tak sebut. Cuba cari. Nanti cari hafal nama dia. Nama-nama daripada orang Australia, orang Pakistan dan juga orang Hindun tadi. Hindun pula, orang Belanda. Hindi, India tadi, Pakistan. Tanpa meletakkan keahlian daripada warga negara. Maka waqadama Hizbul Islami, Parti Islam, talaban khasan, menuntut Islam sebagai agama negara dalam perlembagaan. Di samping kita terima ma'ahimayatul huquq hurriyah lil adyan li ghairil muslimin, kita hak kebebasan beragama non muslim serta hak warga negara, dan menerima sistem demokrasi, terpaksa menerima kewarganegaraan. Dalam muka surat 28, satu perenggan tu je, mana Tok Guru sebut raqma fashalna, walaupun
kita gagal dalam nak menghalang memberikan kewarganegaraan kepada pekerja-pekerja Cina dan India tersebut. Tapi wala'allahu mudah-mudahan dengan sebab mereka jadi warga negara kita, ini pandangan jauh. Sebab kita tak berjaya nak sekat majalal lid dakwah Islamiah, dia menjadi prospek dakwah kita. Itu baik. Baik. Habis dah. Ni ada juga pembentukan. Habis dah ada. Okay, itu jangan habis anda tulislah. Yang lain tu kena tengok sini lah. Jadi kalau dalam pertemuan, ada masa lagi? Kena korang baca sendiri je nanti. Tapi yang anda ambil yang ni pertemuan Islam dan sekular ni, tak guru sebut sejarah lah. Surat 29 sampai 31 ni sejarah Singapura dan kemudian Sabah Sarawak dan sebagainya. Dan kemenangan pada pilihan raya yang pertama 1959 kita menang, PAS menang di Terengganu dan Kelantan. Terengganu menang majoriti, simple majoriti lah. Kemudian 2 tahun setengah pihak kerajaan pusat berjaya menggulingkan kerajaan Terengganu. Tapi Kelantan bertahan 19 tahun sampai 1979, kemudian berlakulah pengisytiharan darurat. Akhir sekali jatuhnya Kelantan tadi itu. Maka bermula pada itu pula, Tok Guru sebut 30 tadi tu, bermula mainan polemik kafe-mengkafe. Ini mula. Kemudian PAS mengambil satu pendekatan kafe-mengkafe tadi sampai ada berlakunya syuhada ditangkap daripada ahli-ahli harakat Islamiah ni, PAS ni. Kemudian pada muka surat 30 pendengar bawah tu, baris yang keempat daripada atas tu, maka diambil pendekatan ta'lim hudud fasilah bainal iman wal kufri, mengajar batasan iman dan kufur. Ini yang orang kata amanat Haji Hadi tu. Bukan kita mengkafirkan, polemik tu dah berlaku dah. Dan mereka ni terlampau teruk dalam sekolah dan mengambil satu pendirian kita nak terangkan mana batasan iman, mana batasan kufur tadi itu. Kerana apa? Ketika itu manusia tak kenal agama melainkan dalam bab ibadah sahajalah. Baik. Okey. Dan pembentukan Malaysia tadi itu, muka surat 32 pembentukan Malaysia tadi itu. Dalam pembentukan Malaysia ni dinyatakan pandangan PAS ketika itu menolak. PAS tolak pembentukan negara yang menyebabkan kaum bukan Islam semakin banyak. Ni pada pembentukan selepas 1950, kita merdeka 31 8 1957. Kan merdeka Malaysia 1963 pula kan. Jadi dalam tempoh tu ada perancangan PAS tolak apa sahaja pembentukan negara, jangan sampai non-Muslim lebih banyak. Non-Muslim banyak. Dan cadangan pimpinan PAS ketika itu, kalau nak bentuk gabungan pun, bentuk gabungan dengan Indonesia kerana agama Islam dan bahasanya dekat. Jadi menguntungkan Islam. Sebab Muslimin dia lebih banyak. Tapi pemberian kemerdekaan ini, Malaysia, British, Indonesia, Belanda, pembahagian negara adalah mengikut blok penjajah. Rundingan sesama mereka. Ini kita tahu sejarah tadi itulah. Maka akhir sekali, kalau tak guru sebut 34 dah ada PAP, parti ni Rakyat Demokrat Sosialis yang kat Singapura tu kan. Ada PAP dah dan juga perenggan yang kedua itu ada disebutkan Ismuhul Jadid fi Malaysia. Ini anak butir PAP namanya DAP. Anak butir lah kita panggil maka berlakulah ketika itu pula selepas 1969 kepincangan inilah kita panggil peristiwa 13 Mei tersebut tu, maka PAS muka surat 35 perenggan muka surat 35 satu perenggan tu je baris akhir tu, wa faqul hizbul islami musyarakah, PAS setuju sertai kerajaan campuran bagi maslahat agama dan juga negara. Sampailah kita bagi 36 sampai 38 penyertaan PAS dalam kerajaan campuran. PAS bagi syarat yang penting, antaranya 4. Yang pertama dikatakan PAS bukan ahli gabungan parti memerintah tu, tapi PAS adalah penyertaan dalam kerajaan. Dia bukan sertai parti, dia sertai kerajaan. Itu syarat dia. Maka PAS tak terikat dengan disiplin parti tersebut. Yang kedua, PAS ada hak dalam nak membangkang dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar. Tak boleh nak tegah PAS.
Ini syarat PAS. Kalau nak suruh PAS masuk kerajaan campuran dalam nak ni. Yang ketiga disebutkan hurriyatud dakwah islamiyah wa tarbiyah wa tau'iyah islamiyatin. PAS bebas dalam nak dakwah. Kat kementerian-kementerian, pejabat, mana-manalah industri, apa institusi, tak ada masalah. Dan yang keempat, PAS diberi ruang untuk nak melaksanakan Islam secara berperingkat. Ini antara perkara yang penting, syarat yang PAS bagi itulah. Baik. Selesai dari sudut tadi. Kemudian PAS kembali kepada pembangkang. Apabila PAS ditendang tadi itu. Pada zaman muka surat berapa tu? 39, Dr. Mahathir yang keras. Tasyaddudan biqiyadati Dr. Mahathir Mohamad. Tapi walaupun Dr. Mahathir ni, tu yang kadang-kadang Tok Guru pesan tu, orang luar dapat maklumat salah. Ikhwan masa menang pada parti FJP, Freedom and Justice Party, Hizbul Hurriyah wal Adalah, dia panggil Dr. Mahathir tu bagi ucap tamah tentang ekonomi lah. Dia panggil Dr. Mahathir tu, Ikhwan, Dr. Morsi waktu tu. Dan kalau pergi Mesir, ada lapangan terbang baru, Terminal 3, itu adalah view plan Dr. Mahathir punya, Tun M kita. Orang Arab ni dia teruja kat Dr. Mahathir. Salah satunya sebab apa korang tahu? Sebab Malaysia ada kereta. Malaysia ada kereta Proton Saga. Cuma power tak power tu kita je tahu. Negara Arab mana ada kereta sendiri? Walaupun orang kaya. Walaupun mereka pemegang kunci Kaabah. Tapi Malaysia ni di antara yang popular sebab dia ada kereta Proton Saga. Dia ada kereta buatan sendiri. Kira orang Islam ada kereta buatan sendiri. Kira mantap waktu pada dia. Pada orang Barat lah, pada orang Arab. Sehingga memang ada masa tu pameran buku. Ni sebagai cerita sebab nak habis kan, tak nak baca kan. Dan nak lewat dah korang, nanti korang baca sama sendiri lah buat usaha. Jadi ada pameran buku Ensiklopedia Pemikiran Mahathir Mohamad bahasa Arab. Lebih 20 jilid. Kita punya pemikiran 3 muka surat tak sampai. Tak kata punya teruja dia orang. Tak ada. Yelah, kita tak nafi kan. Almarhum Tok Guru Aziz pun dah sebut Mahathir ni ada kecerdikan dia. Cuma dia guna pada yang ni lah, pada BN ni tadi tu. Antara lah. Jadi antara lah. Tadi tu. Malaysia ni di antara yang popular, salah satunya. Pada pandangan luar tadi itulah. Baik. Tadi habis tadi itulah. Yang lain-lain tadi tu korang boleh baca. Cuma yang lain tu macam yang Ana sebutkan. Secara asasnya kalau kita hadiri Liqoh Fikri ataupun kita ikut rapat dengan tulisan minda Presiden serta tulisan-tulisan pimpinan ataupun ahli-ahli kita yang berbakat dalam bab sejarah, fikrah sebagainya, memang benda ni lah yang disebutkan, disalin semula dalam bahasa Arab. Lebih kepada tujuannya adalah nak bagi kefahaman kepada rakan-rakan kita kat luar sana supaya sampai kepada mereka maklum, mereka dapat satu info yang pada sudut sisi kita. Yang pada kita yakin hujah kita itulah yang betul. Tak berbanding nanti mereka bila jumpa ialah atas dasar luar, berjumpa semua kan. Dr. Ahmad Raisuni jumpa atas dasar luar kan. Maka biar ada input daripada kita panggil biar dapat maklumat yang tepat tadi itulah. Begitu jugalah. Inilah cabaran kita tadi itu Cuma memang panjang sikit lah. Dalam bab kita panggil tahaluf siasi alternatif ni memang panjang. Disebutkan Tok Guru Haji Adi. Dan sampailah pilihan raya yang 2018 PAS sama ada nak sertai blok Barisan Nasional ataupun blok Pakatan Harapan. Akhir sekali PAS mengambil pendekatan menubuhkan blok Gagasan Sejahtera tadi itulah. Sampailah yang terakhir sekali wafil khitam. Maka Tok Guru sebut adalah pasca PRU 14 muka surat yang muka surat 66 Perenggan pertama, walaupun ihtammal Hizbul Islami bimuhawalati, berusaha jam'i tahalufi, untuk kita buat kerjasama semua antara majmuah berlamiin ahli parlimen Islam sama ada daripada mereka kerajaan ataupun pembangkang. Dalam masa yang sama juga dakwah ahli pembangkang, ahli parlimen yang muka Islam tadi itu untuk turut serta yang mana mereka tak ekstrem tadi itu. Inilah yang dibuat oleh PAS sekarang ni, membawa kepada penyatuan ummah tadi itu supaya apa? Kerana nak menjaga agama, menjaga negara, kestabilan politik negara dan hak-hak yang termaktub dalam perlembagaan tadi itulah. Itu pun disebutkan apa? Muka surat 66. Wala budda min ijtinabi anis sara'at wa takhfif at tawaturat bit ta'awuni alal birri wal islah.
Kerjasama kita atas kebajikan dan juga untuk baik pulih, melakukan pelaksanaan baik pulih. Dan kewajipan Parti Islam untuk mengenalkan, memperkenalkan li ta'rifi halil islami, memperkenalkan inilah penyelesaian Islam. Ini yang keduanya, muka surat 67, apa kewajipan Parti Islam? Thumma ikhtiyar uslub wusta, iaitulah kita menggunakan uslub pertengahan yang sederhana, yang tak ekstrim. Dalam kita menentang dan melawan pihak penjajah. Kalau dulu penjajah luar, sekarang penjajah, mereka yang membawa pemikiran penjajah tadi itulah dalam nak menghalang Islam dan juga gerakan Islam. Jadi ini antara yang dibawa tadi itulah. Okey, baik. Wallahu alam, sekadar itu ringkas yang mana sempat Ana tuliskan dalam slide secara poin-poin tadi itu. Mudah-mudahan ada manfaat dia dan menepati apa yang ditulis, konten dia. Dan juga yang tak sempat tadi itu, benda yang dah dekat dengan kita dah dari sudut tahaluf siasi dan juga pilihan raya 2018 pasca pilihan raya secara ringkas yang dibawa oleh PAS. Wallahu alam. Ada soalan? Ada nak kongsi? Soalan? Kalau ada lah kongsi sikit. Kalau tak ada, perkongsian pun tak apa. Wallahu alam. Terpulang kepada pengurusi majlis. Terima kasih kepada Ustaz. Dan insyaAllah kita sisi soal jawab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu soalan berkenaan dengan apa yang Ustaz sebut pada surat 8 tadi. Ustaz kata orang Malaysia lebih mengetahui suasana politik di Malaysia. Jadi adakah hujah yang Ustaz sebutkan ini akan membatalkan pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh Tuan Guru Jadi terhadap politik di negara yang luar? Sedangkan Tuan Guru Jadi bukannya orang negara tersebut. Dan pendapat-pendapat Tuan Guru Jadi ini bertentangan dengan sebahagian pendapat rakyat dan juga ulama yang berada di sana. Jadi macam mana? Baik. Itu secara asasnya yang disebutkan kami rakyat Malaysia lebih tahu. Itu asaslah. Tapi dalam masa yang kedua, Tok Guru sebut pada awal-awal tadi itu, pada muka surat 5 tak 5 tadi itu pada muka surat 11. Mana apa yang tulisan tadi itu bukan semata-mata rakyat Malaysia, tapi ala hasbi qiraatina nadhariyah Islamiyah, satu sudut pandang Islam. Penilaian tadi dibuat dalam satu-satu perkara. Yang kedua, wal amaliyah tajribiyah, dan itulah praktikal lapangan yang berlaku. Maka perkara tadi itu dia merangkumilah semua. Sebab yang mana Tok Guru nak bagi tahu kepada pada awal, kenapa kami rakyat Malaysia tahu tu, menjawab kepada surat yang kelima tadi tu. Sebab ada yang datang ke negara Malaysia, contoh surat kelima tadi tu kan, kata tak harus secara bermudah ni kerana apa? Pada tadi dah datangnya suatu pandangan tadi tu pada tempoh yang singkat. Bila tempoh singkat ni dia terbatal, dia tidak boleh dalam tempoh yang lama. Semata-mata dengan datang ziarah rasmi pada seminar dalam keadaan perbincangan yang tertentu, siyahiyah muaqqatatah. Jadi walaupun Tok Guru tidak berada, bukan warga negara di sana, tapi dia telah dijawab dari sudut tempoh yang panjang penglibatan Tok Guru dalam medan antarabangsa. Yang kedua, rangkaian Tok Guru dengan gerakan-gerakan Islam di sana dalam membantu yang gerakan Islam di sana bersifat praktikal pada tajribiyah tadi itu. Itu yang kita tadi itulah. Wallahu a'lam. Baik. Cuma dalam isu geopolitik ni memang gitulah. Tapi kalau nak faham pemikiran Tok Guru secara asas dalam geopolitik, macam yang ana suggest, baca kitab Tok Guru Al-Irhab wa Alaqatuhu bil Islam. Itu anak tak pasti cetakan berapa. Ada cetak tahun bila? 2019. 2017 ke apa? Hang tak ingat. Ni 2019 ni terbaru. Jadi di situ itu lebih complicated. Sebab Tok Guru membentangkan kenyataan tentang dipanggil peta berdarah. Kharitah Damawiyah. Tentang
Tapi poin dia, bila akhir sekali, dia buku tu boleh kita kata 3 pecahan. Pecahan pertama, Tok Guru membawa pertimbangan ilmiah bagaimana musuh memanipulasi istilah Islam. Maka akhir sekali melahirkan Islamfobia, dan akhir sekali melahirkan istilah-istilah jahat pada Islam ni. Dalam teroris dikaitkan dengan irhabi, tu dikaitkan teroris dikaitkan dengan jihadis. Ada Yang kedua adalah tentang konflik antarabangsa yang berlaku. Tok Guru bawa dari sudut apa tadi tu, dokumen yang pemetaan baru, kenapa berlaku, apa tujuan. Dan yang ketiga, Tok Guru membawa kesimpulan dia, ada 2 hujah dalam kitab tersebut. Yang pertama, kita kena kenal musuh kita siapa, satu. Yang kedua, masalah dalaman sesama umat Islam, kita juga selesaikan dalam rumah tangga. Tok Guru sebutlah Wahabi, tak Wahabi, apa sebagainya. Jadi bukan bermaksud, ialah berbeza manhaj, bukan kita masuk kita membiarkan saja, tapi cara urus tu biar dalam fi baitina, fi dakhili baitina. Jangan sampai kita tadi. Itu antara kalau nak faham secara asas lah pada satu artikel saja tentang Tok Guru Ajadi. Wallahu alam. Ada komen lain? Tak ada. Kalau tak ada, sekadar tu sajalah. Serah kepada pengurusi majlis. Wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz. InsyaAllah kita